Kau rasa kau bebas, bebas berfikir dan bersuara. Kau noob. Hakikatnya sejak kau lahir, otak kau telah diprogram. Bukan oleh ibu bapa, bukan oleh sekolah, tetapi oleh sistem global yang berakar dari tamadun lama yang pernah dimusnahkan terus oleh Tuhan kerana keangkuhan mereka. Kaum yang pernah mencabar langit dan hari ini warisan mereka hidup kembali, lebih senyap, lebih licik dan lebih merosakkan dari banjir. Kepada yang baru menonton, ini adalah part sadun dari siri rahsia dan teknologi Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh bukan sekadar menolak wahyu. Mereka membina sebuah sistem yang menjadikan manusia hamba kepada ilusi. Mereka cipta kepercayaan palsu, cipta ketakutan, cipta simbol. Dan dengan semua itu, mereka kawal fikiran seluruh bangsa. Menurut tafsir Ibnu Katsir, kaum Nabi Nuh menyembah berhala seperti Wat, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Tetapi bukan sekadar itu. Mereka bina naratif tentang berhala itu, sebarkan secara paksa, dan sesiapa yang melawan akan dipinggirkan. Ini bukan sekadar penyembahan. Ini adalah penguasaan minda secara sistematik. Apa yang kita lihat hari ini sangat mirip. Media dikawal, sistem pendidikan disusun untuk menghasilkan ketaatan, kebenaran disembunyikan, dan manusia disuruh percaya apa yang ditentukan oleh mereka yang pegang kuasa. Bukan kebetulan simbol-simbol purba seperti mata satu, piramid, dan lingkaran muncul dalam filem iklan dan logo korporat. Bukan kebetulan budaya pop mengangkat pemikiran bebas, tetapi menolak agama. Dan bukan kebetulan teknologi hari ini mampu membaca emosi, meramal tindakan, dan membentuk tingkah laku kita. Kajian dari Universiti MIT menunjukkan bahawa otak manusia boleh diubah hanya dengan pendedahan berulang terhadap maklumat atau simbol tertentu. Inilah asas mind control dan inilah senjata halus warisan kaum yang telah dibinasakan oleh Allah. Freemason, Illuminati dan elit global bukan pencipta kawalan ini. Mereka pewaris kepada sistem lama yang mengikat minda rakyat dan membisukan suara Nabi. Sama seperti zaman Nuh, manusia hari ini terlalu yakin dengan teknologi, terlalu bergantung kepada sistem dan terlalu selesa dengan maklumat yang datang dari skrin tanpa bertanya siapa yang cipta naratif itu, siapa yang bentuk cara kita berfikir. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun tetapi hanya sedikit yang ikut. Mengapa? Kerana kaumnya bukan hanya menolak, mereka telah dibutakan oleh sistem mereka sendiri. Al-Quran merakamkan saat Nabi Nuh berkata kepada anaknya, pada hari ini tidak ada yang dapat melindungi dari azab Allah kecuali orang yang dirahmatinya. Surah Hud 43. Anaknya tidak percaya dan akhirnya tenggelam bersama sistem yang dia pertahankan. Hari ini manusia tidak tenggelam dalam air tetapi dalam lautan maklumat palsu, dalam realiti buatan, dalam ideologi yang menjadikan mereka tunduk tanpa sedar. Metaverse, AI, avatar yang menjadi peneman dalam telefon. Semua ini bukan rekaan kosong. Dia adalah bentuk baharu kepada sistem lama yang pernah menjatuhkan satu kaum besar. Kita tidak dibanjiri air, tetapi kita sedang tenggelam dalam kawalan fikiran paling licik dalam sejarah manusia. Dan soalan paling besar sekarang ialah siapa yang pegang kunci kepada sistem ini dan kenapa mereka tidak mahu kau buka mata. Kau sangka ini dah cukup gila? Tunggu bahagian 8. Tajuknya Pintu Dimensi. Kaum Nuh, Dajjal dan teknologi melangkaui dunia fizikal. Dalam episod itu, kita akan bongkar lokasi yang disorok sejak ribuan tahun.
pintu yang kononnya menghubungkan alam gaib dengan dunia dan rahsia sebenar yang masih tersembunyi di bawah tapak banjir terbesar dalam sejarah manusia.